Hai. Alhamdulillah, kita masih lagi dikurniakan nikmat oleh Allah yang kekal abadi. Sebuah perkataan abadi, bila kita tambah imbuhan awal ke dan imbuhan akhir an, maka ia membentuk perkataan keabadian. Maka itulah tajuk kita pada hari ini. Prinsip keabadian tenaga. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Standard pembelajaran yang pertama, menerangkan dengan contoh prinsip keabadian tenaga. Yang kedua, menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi situasi sistem tertutup. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Jumlah tenaga sebelum perubahan adalah sama dengan jumlah tenaga selepas perubahan. Pada kedudukan X, tenaga keupayaan graviti adalah maksimum, di mana ladung pada ketinggian maksimum. Tenaga kinetik pula adalah sifar, di mana ladung pegun iaitu kelajuannya sifar. Dari kedudukan X ke Y, tenaga keupayaan graviti ladung berkurang kerana ketinggian ladung semakin berkurang. Tenaga kinetik ladung semakin bertambah, iaitu kelajuan ladung semakin bertambah. Pada kedudukan Y, tenaga keupayaan graviti adalah minimum, di mana ladung pada ketinggian minimum. Manakala tenaga kinetik adalah maksimum, di mana ladung pada kelajuan maksimum. Dari kedudukan Y ke Z, tenaga keupayaan graviti ladung bertambah, iaitu ketinggian ladung semakin bertambah. Tenaga kinetik ladung pula semakin berkurang, di mana kelajuan ladung semakin berkurang. Pada kedudukan Z, tenaga keupayaan graviti adalah maksimum, di mana ladung pada ketinggian maksimum. Tenaga kinetik pula adalah sifar, di mana ladung pegun, kelajuannya sifar. Dari kedudukan Z ke Y, tenaga keupayaan graviti ladung berkurang, di mana ketinggian ladung semakin berkurang. Tenaga kinetik ladung pula semakin bertambah, di mana kelajuan ladung semakin bertambah. Pada kedudukan Y, tenaga keupayaan graviti adalah minimum, di mana ladung pada ketinggian minimum. Tenaga kinetik pula ialah maksimum, di mana ladung pada kelajuan maksimum. Dari kedudukan Y ke X, tenaga keupayaan graviti ladung bertambah, di mana ketinggian ladung semakin bertambah. Tenaga kinetik ladung pula semakin berkurang, di mana kelajuan ladung semakin berkurang. Pada kedudukan X, tenaga keupayaan graviti adalah maksimum, di mana ladung pada ketinggian maksimum. Tenaga kinetik pula adalah sifar, di mana ladung pegun iaitu kelajuannya sifar. Roller coaster melibatkan perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti dengan tenaga kinetik. Pada kedudukan X, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum, di mana spring paling teregang. Tenaga kinetik pula adalah sifar, di mana spring pegun, iaitu kelajuan sifar. Dari kedudukan X ke Y, tenaga keupayaan kenyal berkurang, iaitu spring semakin kurang teregang. Tenaga kinetik pula semakin bertambah, iaitu kelajuan spring semakin bertambah. Pada kedudukan Y, tenaga keupayaan kenyal adalah minimum, di mana spring pada kedudukan keseimbangan. Tenaga kinetik pula adalah maksimum. Dari kedudukan Y ke Z, tenaga keupayaan kenyal bertambah, iaitu spring semakin termampat. Tenaga kinetik pula semakin berkurang, iaitu kelajuan spring semakin berkurang. Pada kedudukan Z, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum, di mana spring paling termampat. Tenaga kinetik adalah sifar, di mana spring pegun kelajuannya sifar.
Dari kedudukan Z ke Y, tenaga keupayaan kenyal berkurang di mana spring semakin kurang termampat. Tenaga kinetik pula semakin bertambah kerana kelajuan spring semakin bertambah. Pada kedudukan Y, tenaga keupayaan kenyal adalah minimum di mana spring pada kedudukan keseimbangan. Tenaga kinetik pula adalah maksimum di mana kelajuan spring adalah maksimum. Dari kedudukan Y ke X, tenaga keupayaan kenyal bertambah di mana spring semakin teregang. Tenaga kinetik pula semakin berkurang kerana kelajuan spring semakin berkurang. Pada kedudukan X, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum di mana spring paling teregang. Tenaga kinetik pula adalah sebaliknya, iaitu sifar kerana spring adalah pegun kelajuan sifar. Ini bukan buaian berhantu tau, tapi inilah buaian yang mengaplikasikan sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas yang sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti dengan tenaga kinetik. Buah durian ini mempunyai tenaga keupayaan graviti kerana berada pada kedudukan yang tinggi. Adakah perubahan tenaga akan berlaku daripada tenaga keupayaan graviti kepada tenaga kinetik? Oh, belum lagi. Hanya air hujan yang mempunyai tenaga kinetik. Apabila sesuatu objek jatuh dari sesuatu ketinggian, tenaga keupayaan gravitinya bertukar kepada tenaga kinetik. Sebagai contoh, buah apel yang berada di atas pokok mempunyai tenaga keupayaan graviti. Apabila apel jatuh, tenaga keupayaan gravitinya bertukar kepada tenaga kinetik dan apel bergerak semakin cepat ke bawah. Apabila spring pada picu pistol air mainan ditekan, percikan air akan keluar. Pada masa ini, tenaga keupayaan kenyal spring ditukar kepada tenaga kinetik yang membolehkan air keluar dari pistol air mainan. Dalam sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Oleh itu, jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam suatu sistem ayunan yang tertutup adalah malar, iaitu sama. Berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga boleh berubah-ubah bentuk. Dalam perubahan bentuk tenaga, sebahagian kecil sahaja tenaga ditukarkan kepada tenaga yang berguna. Sebahagian besarnya pula ditukarkan menjadi tenaga yang tidak berguna seperti tenaga haba yang disebabkan oleh geseran. Sistem tertutup merupakan sistem di mana tiada daya luar seperti geseran bertindak. Maka tenaga haba tidak akan terhasil dalam suatu sistem tertutup. Soalan meminta pelajar menghitung kelajuan maksimum bola plastik 50 gram. Berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga kinetik. Pelajar perlu menggunakan rumus 1/2 Fx sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Pelajar boleh masukkan nilai dan selesaikan. Soalan juga meminta pelajar nyatakan satu anggapan. Anggapan itu ialah tiada kehilangan haba ke persekitaran. Soalan ini meminta pelajar menghitung tenaga keupayaan graviti. Formula yang perlu digunakan ialah mgh. Pelajar perlu memasukkan ketiga-tiga nilai dengan betul. Pelajar boleh mendarab ketiga-tiga nilai menggunakan kalkulator. Dalam soalan ini, pelajar diminta mencari kelajuan maksimum sfera logam mengikut prinsip keabadian tenaga, tenaga kinetik bersamaan dengan tenaga keupayaan graviti. Pelajar boleh menggunakan formula 1/2 mv kuasa 2 sama dengan nilai tenaga keupayaan graviti yang diperoleh daripada soalan sebelum ni. Pelajar boleh masukkan nilai dan nilai V iaitu halaju boleh dicari. Bye.